Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ahlan wa sahlan ke channel Ustazah Azimah. Jom belajar PQS. Hari ini kita akan mempelajari PQS silibus tingkatan 5, bahagian Ulumul Quran, pelajaran 12. Tajuknya ialah ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Anak-anak bolehlah rujuk buku teks muka surat 91 hingga 99. Antara subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah yang pertama, pengertian ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Yang kedua, ciri-ciri ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Yang ketiga, kepentingan mempelajari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Dan yang keempat ialah usaha dan tindakan untuk menggunakan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah sebagai panduan dalam memahami Al-Quran. Sebagai mukaddimah kepada pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama lihat apakah maksud ayat Makkiyah dan maksud ayat Madaniyah. Terdapat 3 pendapat ulama mengenai takrif ataupun maksud ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Pendapat yang pertama ialah berdasarkan masa. Manakala pendapat yang kedua ialah berdasarkan tempat. Dan pendapat yang ketiga pula ialah berdasarkan kumpulan sasaran. Maksud ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah berdasarkan masa. Maksud ayat Makkiyah berdasarkan masa ialah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun ayat tersebut turun di Mekah. Kata kuncinya di sini ialah sebelum hijrah. Manakala maksud ayat Madaniyah berdasarkan masa ialah ayat yang diturunkan selepas hijrah, walaupun ayat tersebut turun di Mekah. Kata kuncinya ialah selepas hijrah. Contohnya, Surah Al-Ma'idah, ayat yang ketiga. Ayat ini dikategorikan sebagai ayat Madaniyah, walaupun ayat ini diturunkan di Arafah. Kerana dia dikatakan sebagai Madaniyah kerana ayat ini turun selepas hijrah. Begitu juga dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-58. Ayat ini diturunkan ketika Fathu Makkah. Akan tetapi dia dikategorikan sebagai Madaniyah kerana ayat ini turun selepas hijrah. Anak-anak boleh semak di muka surat 92 dalam buku teks. Maksud Makkiyah dan Madaniyah dari segi tempat. Maksud Makkiyah dari segi tempat ialah ayat yang diturunkan di Mekah, walaupun ayat tersebut diturunkan selepas hijrah. Manakala maksud ayat Madaniyah dari segi tempat ialah ayat yang diturunkan di Madinah, walaupun ayat tersebut diturunkan sebelum hijrah. Walau bagaimanapun, pendapat ini kurang tepat dalam membuat pembahagian ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Kerana terdapat ayat yang diturunkan bukan di Mekah ataupun di Madinah, akan tetapi diturunkan di tempat lain. Contohnya, ayat yang ke-45 daripada surah Az-Zukhruf telah diturunkan pada malam Isra' di Baitul Maqdis. Anak-anak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 93.
Maksud dari segi kumpulan sasaran pula ialah maksud makiyah, ayat yang ditujukan kepada penduduk Mekah. Dan ayat madaniyah berdasarkan kumpulan sasaran ialah ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Seterusnya ialah pendapat yang paling masyhur mengenai takrif ayat makkiyah dan ayat madaniyah ialah pendapat berdasarkan masa. Ini dikira menyeluruh dan merangkumi semua ayat yang diturunkan kepada Rasulullah. Juga kerana bukan semua ayat yang diturunkan itu diturunkan di Mekah ataupun di Madinah sahaja. Bahkan ada diturunkan di tempat lain. Juga bukan semua ayat yang ditujukan kepada penduduk Mekah menggunakan lafaz ya ayyuhan nas, dan bukan semua ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah menggunakan lafaz ya ayyuhallazina amanu. Jadi itulah antara sebab-sebab mengapa pendapat berdasarkan masa menjadi pendapat yang paling masyhur dan diterima oleh semua ulama. Mari kita lihat pula ciri-ciri ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Antara ciri-ciri ayat makkiyah ialah terdapat 8 ciri. Yang pertama, menerangkan tentang seruan tauhid, beribadat hanya kepada Allah serta bukti kebenaran risalah para rasul. Ciri yang kedua ialah menceritakan tentang Nabi Adam, Iblis, kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali pada ayat dalam surah Al-Baqarah. Ciri yang ketiga ialah ayatnya pendek. Ciri yang keempat pula ialah dimulai dengan huruf muqatta'ah, kecuali di dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Apa itu huruf al-muqatta'ah? Baik, huruf al-muqatta'ah ini ialah huruf yang terdiri daripada beberapa huruf hijaiyah yang berada di awal ataupun di permulaan surah-surah tertentu di dalam Al-Quran. Contohnya seperti Yasin, Alif Lam Mim, Toha dan sebagainya. Ciri yang kelima ialah mengandungi lafaz ya ayyuhan nas kecuali pada surah Al-Hajj. Ciri yang keenam, mengandungi lafaz ayat sejadah yang mana terdapat 15 tempat di dalam Al-Quran. Yang ketujuh, mengandungi lafaz kalla juga terdapat 15 tempat di dalam Al-Quran. Dan yang ke-8 ialah gambaran tentang hari kiamat, tentang syurga, tentang neraka, tentang siksa. Itulah 8 ciri ayat makkiyah. Ciri ayat madaniyah pula ialah yang pertama, menjelaskan tentang ibadah, muamalah, hudud, kekeluargaan, warisan, jihad, kemasyarakatan, kaedah hukum dan masalah perundangan. Ciri yang kedua ialah menceritakan tentang kisah perilaku buruk orang munafik. Ciri yang ketiga, ayatnya lebih panjang dengan bahasa yang mantap menerangkan tentang syariat. Ciri yang keempat, mengandungi lafaz ya ayyuhallazina amanu. Ciri yang kelima ialah seruan terhadap ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Ciri yang keenam, menerangkan tentang keizinan perang, peraturannya dan hukum berkaitan dengan jihad. Dan
Ciri yang ketujuh ialah semua hujah dan dalil mengenai hakikat Islam diterangkan dengan terperinci. Kepentingan mempelajari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Yang pertama, dapat membezakan di antara ayat nasikh dan ayat mansukh. Apa itu nasikh? Apa itu mansukh? Nasikh ialah menggantikan atau mengangkat hukum syarak yang datang terkemudian darinya. Manakala mansukh pula ialah hukum yang diangkat. Contohnya, Surah Al-Baqarah ayat 115. Di dalam Surah Al-Baqarah ayat 115, Allah telah menjelaskan tentang keharusan menghadap ke mana-mana arah ketika menunaikan solat. Kemudian Allah turunkan ayat yang selepas itu, iaitu daripada Surah Al-Baqarah ayat 144. Allah menjelaskan di dalam ayat ini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah kata, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Maknanya di sini, ayat yang turun kemudian, iaitu ayat 144 daripada surah Al-Baqarah, telah menasahkan hukum tentang keharusan menghadap ke mana-mana arah ketika solat kepada menghadap ke arah Masjidil Haram sahaja. Seterusnya, kepentingan mempelajari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah yang kedua ialah mengetahui sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana penurunan Al-Quran seiring dengan perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan yang ketiga pula ialah mengetahui ayat yang diturunkan ditujukan kepada siapa. Sama ada ditujukan kepada masyarakat Arab Mekah ataupun masyarakat Arab Madinah. Kepentingan yang keempat ialah membantu ulama melakukan pentafsiran Al-Quran dengan betul. Usaha dan tindakan untuk menggunakan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah dalam kehidupan. Bagaimana ya? Usaha yang pertama dari sudut individu. Kita hendaklah membaca buku-buku ilmiah dan mentadabbur ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Begitu juga, kita hendaklah mengkaji gaya bahasa ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah dan melakukan kajian tentang ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Yang kedua pula ialah dari segi masyarakat. Yang pertama, hendaklah mengadakan diskusi dan halaqah ilmu untuk mendalami perbezaan di antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Juga mengadakan program-program bedah buku tentang ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Seterusnya, usaha yang ketiga dari pihak negara pula ialah yang pertama, mengadakan simposium peringkat antarabangsa tentang ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Dan seterusnya, menerbitkan risalah-risalah ataupun majalah-majalah untuk menolak golongan yang engkar tentang berlakunya nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Untuk PDPC secara online kita pada hari ini, saya sediakan soalan ataupun latihan pengukuhan untuk uji minda anak-anak. Anak-anak bolehlah buat di dalam buku latihan masing-masing. Hanya ada beberapa soalan sahaja. Okay, soalan yang pertama, apakah maksud ayat Makkiyah dan Madaniyah?
Soalan yang kedua, jelaskan perbezaan di antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Soalan yang ketiga, terangkan dua kepentingan mempelajari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Dan soalan yang keempat ialah senaraikan 4 ciri ayat Madaniyah. Selamat menjawab ya anak-anak. Memandangkan tajuk-tajuk seperti ini mengandungi fakta-fakta yang perlu dihafal, fakta-fakta yang perlu diingat. Jadi anak-anak bolehlah gunakan kreativiti masing-masing untuk mengingat fakta-fakta yang telah kita pelajari tadi ya. Sekiranya anak-anak suka, anak-anak boleh menggunakan lagu. Contohnya, anak-anak boleh menghafal ta'rif dengan nasyid ataupun lagu-lagu yang anak-anak suka. Dan sekiranya anak-anak juga suka menggunakan akronim, silakan untuk mengingat mana-mana fakta. Sampai di sini dahulu pertemuan kita pada kali ini. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa ya anak-anak, bolehlah anak-anak jawab latihan yang telah saya sediakan di atas tadi, dan anak-anak boleh juga menjawab kuisis menggunakan link yang telah saya sediakan di ruangan description di bawah. Jumpa lagi di lain kesempatan. Ustazah mohon maaf sekiranya ada mana-mana yang tersalah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.